Boleh lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okey. Selamat berhujung minggu. Selamat berluangkan masa bersama keluarga. Kepada yang tengah hangout, yang tengah tengok TV ke. Ya. Okey, jadi sambil-sambil membuat bersama keluarga tu, kita dengarkan sikit perkongsian. Okey, perkongsian untuk hari ini adalah tajuk dia peranan fokus dalam komunikasi anak-anak. Okey, jadi sebelum ni kita dah kenalkan sedikit pasal fokus kan. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya yang fokus ni memberi kesan kepada komunikasi anak-anak ni. Okey. Jadi sebelum tu saya kenalkan diri dulu ya. Okey, jadi nama saya Syazwani Rosli. Nak sebut nama penuh. Okey, nama penuh Nik Nur Syazwani binti Rosli. Saya dikenali sebagai Syazwani Rosli. Okey. Jadi saya merupakan homeopas di HHT Bangi. Okey. Jadi di HHT Melaka kita ada Khadijah, kita ada Syahidah. Jadi di Bangi buat masa ni saya seorang. Okey, akan datang insya-Allah, kita doakan supaya kita ada lagi tim-tim. Lagi ramai lagi yang akan membantu kita, yang akan memberi khidmat kita kepada orang ramai. Jadi bagi yang first time dengan HHT ni, HHT apa tu HHT? HHT merupakan pusat rawatan homeopati health therapy. Okey, kami menyediakan khidmat konsultasi kesihatan serta perubatan homeopati, okey, untuk membantu anda untuk mendapatkan semula kesihatan secara fizikal, secara emosi, secara termasuk minda. Fokus ni pun kita ada membantu juga. Okey, tapi kita tak nak cerita lagi bab ni. Nantilah insya-Allah bila kita dah ceritakan apa berkenaan fokus, apa itu fokus, apa yang fokus boleh bantu kita. Okey, last tu nanti baru kita akan tunjukkan apa sebenarnya yang penyakit-penyakit yang boleh menghilangkan fokus kita, mengurangkan fokus kita tu. Okey, dan apa bantuan yang kita boleh bantu. Tapi tu nanti insya-Allah maybe next week ke, maybe macam tu lah. Tapi tengok dulu, esok ada lagi yang lain. Okey. Jadi kami di HHT ni ingin bantu anda lah untuk mendapatkan semula kesihatan yang seimbang. Okey, supaya anda dapat memberi dapat berkhidmat, dapat menjalankan tugasan dengan lebih berkeyakinan, dengan lebih bersemangat. Okey. Alright. Okey, di sebelah saya ni ada anak buah sebenarnya tu. Tipu. Okey. Jadi kembali semula kita kepada topik. Ya Allah. Okey. Jadi kita recap sikit. Nak masuk ke? Of course lah, tak nak. Okey, kita recap sikit kan. Jadi homeopati, bukan homeopati, fokus ni dia dapat memberikan dijana, dapat dirangsang dengan apa-apa latihan yang kita berikan melalui game boleh, daripada quiz boleh. Okey, seperti yang kita ceritakan minggu lepas. Okey, jadi bila kita dapat memberi fokus, apa yang fokus ni dapat berikan kepada kita semula. Kemahiran-kemahiran yang dia boleh menjana kita punya komunikasi. Okay. Alright. So tak boleh fokus lah budaknya dekat sebelah. Okay, Mami Jojo. Mana dia tak? Ya Allah. Okay. Jadi okay, kembali semula. Okay. Jadi outline outline 5 saat. Okey, jadi bila kita nak tahu yang fokus ni sebenarnya apa yang bagi efek kepada anak-anak dalam komunikasi. Sebab selain daripada komunikasi,
dalam komunikasi dia boleh membantu. Selain daripada komunikasi, dia boleh membantu dalam pertuturan. Okay, fokus ni dia membantu dalam kemahiran kita memberi tumpuan dalam pertuturan, dalam pendengaran, okay, dalam penglihatan. Bila dia kalau contoh dalam penglihatan ni, bila dia tengok sesuatu tu, dia tak tengok secara kosong. Dia boleh tengok secara, dia boleh go through benda tu, macam mana benda ni dibuat. Jadi dia tengok, bukan tengok secara blur sahaja. Okay, boleh faham Okay, jadi selain daripada tu, kemahiran perhatian ni dia boleh untuk membantu dari pick up anak-anak untuk mendapat kemahiran berbahasa. Okey, pernah tak tengok sebab saya pernah pernah tengok sendiri, ada seorang budak ni, dia anak Melayu kita, tapi dia diletakkan untuk dijaga oleh seorang family Arab tau. Okey, daripada orang Arab. Dia ditinggalkan di family ni selama macam 1 bulan. Memang time tu dia ada cuti. Jadi ditinggalkan anak-anak dia, 3 orang anak dia ditinggalkan dekat rumah orang Arab ni. Dalam masa sebulan tu, habis je sebulan, dia balik semula ke rumah dia. Okey, dia fasih sangat cakap bahasa Arab, walaupun sebelum tu dia tak pernah pun belajar bahasa Arab. Okey, kat sini nampak kalau anak tu dia tak fokus, kalau dia tak boleh fokus, dia tak boleh untuk menangkap percakapan daripada orang Arab tu. Bukan sahaja dia boleh tangkap percakapan orang lain, dia boleh faham apa orang tu cakap. Okey, so sekarang ni secara tak langsung dia boleh faham apa yang mak dia cakap, dia boleh faham apa yang orang lain cakap dalam bahasa yang lain. Okey, Allah, goyang meja. Okey, jadi bila tips dia kat situ adalah untuk meningkatkan fokus anak-anak ni, kita perlu biarkan dia bersosial. Bersosial tu kita meluaskan lagi dia punya feel dia. Dia punya lapangan dia untuk dia berjumpa dengan orang lain dan dia lihat orang lain punya cara tau. Jadi kat situ dia lagi cepat belajar. Okey, boleh? Okey, jadi selain daripada memahami pertuturan, selain daripada dia boleh pick up bahasa, dia juga boleh pick up bunyi. Ada orang dia memang sangat boleh fokus dalam apa-apa perubahan bunyi, walaupun sedikit berbeza sikit intonasi bunyi ke. Sebab kadang kanak-kanak dia tak faham apa yang kita cakap, betul tak? Lagi-lagi kalau yang berapa bulan kan, dia tak faham apa yang kita cakap, tapi intonasi bunyi yang kita keluarkan tu dia boleh faham. Mak aku menangis ke? Menangis? Mak aku marah ke? Mak aku sedih ke? Ataupun happynya nada mak aku ni, macam tu kan. Jadi daripada perubahan-perubahan di sekitar dia ni boleh merangsang otak dia. Bila dia nampak ada nada yang berbeza, dia alert. Jadi fokus tu adalah alertness yang perbezaan daripada dia punya mak, dia punya intonasi, jadi mak dia punya pergerakan. Okey, jadi kita nak tahu jadi daripada pertuturan, bahasa, pendengaran. Jadi Abah baca Al-Quran. Okey, jadi secara tak langsung bila anak-anak dia dapat fokus dalam persekitaran dia, dapat membantu dia untuk fokus dalam dia punya pelajaran. Kan berkaitan sangat, betul tak? Jadi daripada komunikasi, dia boleh bertutur, dia boleh memahami, dan dia boleh mendengar dengan baik. Okey, jadi bila kita dah tahu daripada fokus tu apa yang dia boleh bawa, apa yang dia boleh memberi kelebihan kepada kita semua. Jadi dia adalah bukan sahaja untuk satu tumpuan, tapi dia adalah satu kemahiran yang sangat penting
dalam kehidupan anak-anak tu. Termasuklah kita juga, kan? Dia daripada anak-anak ni lah kita nak latih. Lepas tu supaya bila dia dewasa, dia jadi lagi baik, dia lagi bagus. Dan dia lagi dapat membuat pelbagai jenis pekerjaan dan apa sahaja bidang yang dia minat. Okey. Okey, jadi hari ni juga kita nak kongsikan empat perkara yang fokus kepada kemahiran perempuan. Apa yang dia boleh bagi kepada anak-anak kita, kepada kita apabila fokus dia padu. Senang cerita, fokus dia memang TikTok lah. Jadi bila dia boleh fokus dengan baik, first kali dia dapat memahami perkataan dan mengikut apa yang kita tuturkan tu. Dan apabila dia dapat memahami perkataan tersebut, dia dapat mengikut arahan dengan baik. Okey? Boleh? Jadi yang nombor 2, apabila dia dapat memahami perkataan, dapat memahami arahan, jadi dia dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis. Okey, jadi setiap tu dia berkait. Mula dia faham dulu apa orang ni bercakap lepas tu bila dia faham macam contohnya sit, kan selalu mak kan, anak kan aktif kan, jadi Isyad sit, kan kita cakap sit down. Jadi maybe dia tak faham, tapi sebabkan kita dah selalu ungkapkan perkara tu, and then dia boleh faham. Oh, sit tu duduk, macam tu. Jadi itu adalah satu arahan. Jadi daripada memahami, lepas tu dia boleh pula membaca, lepas tu dia boleh pula menulis. Daripada situ menulis tu pula mungkin dia akan tulis benda yang dia tak boleh baca lagi pun, tapi kita dedahkan dia supaya dia alert, dia nampak apa yang dia tuliskan dan dia belajar. Okey, dia ada bentuk A ke, kan? Jadi dia nampak, bila tulis ni ada banyak bentuk yang sama kalau dalam satu ayat ke, dalam satu perkataan ke, kan? So dari situ walaupun menulis tu dia tak faham, tapi dia belajar untuk mengetahui dulu bentuk-bentuk. Okey, itu juga adalah membantu dia, merangsang dia untuk nampak bentuk-bentuk ni berbeza. Kenapa bentuk-bentuk ni berbeza? Okey, jadi tadi yang kedua kan. Okey, jadi yang ketiga adalah bila dia dah faham, bila dia dah boleh bercakap, bila dia boleh bercakap tu, lepas tu dia boleh menerima arahan, lepas tu dia juga boleh menuturkan bunyi dengan tepat. Jadi sebab tu penting untuk ibu bapa bila bercakap dengan kanak-kanak kan, bila bercakap dengan anak-anak tu kita cakap tanpa pelat. Kalau boleh jangan cakap tanpa pelat. Okey. Jadi maksudnya bila cakap apa perkataan yang selalu pelat kan? Inilah apa dia? Okey, tak ingat lah, tak keluar pula. Suara bergema. Oh, sorry. Suara bergema ke? Okey, jadi apabila jadi bila bercakap dengan anak-anak tu, cuba elakkan daripada kita bercakap pelat. Okey, supaya dia mendengar dengan jelas dan dia sebenarnya meningkatkan fokus dia. Dia dapat lagi cepat dan lagi tepat perkataan yang kita sebut tu. Biar dia pelat tapi kita cakap, kita betulkan dia. Kita cakap yang betul punya. Tapi kita tak marah lah. Kita okey, kalau dia cakap yang pelat tu teruskan, tapi kita betulkan dia. Okey. Jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempat, apabila
anak tu dia boleh start bercakap dan bertutur dengan tepat tanpa pelat ke kan. Okey, jadi dia dapat selepas tu lah next ni stage lah ni. Next. Okey. Jadi next dia adalah dia dapat membina ayat tu pula. Mula-mula dia tahu dulu apa perkataan tu tanpa pelat. Lepas tu bila nak guna perkataan tu untuk menyusun apa yang perkataan yang dia nak supaya mak ayah dia tu faham. Okey. Boleh tak? Boleh? Faham okey. Jadi bila first kali tadi apa? Mula dia akan memahami dulu perkataan. Okey. Kan tips dia yang first tadi kita cakap kena bersosial kan. Bersosial tu sebenarnya tak semestinya kena bawa pergi taman ke ataupun pergi pergi tempat-tempat awam yang ramai orang tau. Dia boleh juga jadi daripada hubungan keluarga. Jadi bagi masa untuk dia bercakap. Walaupun kita tak faham tapi bagi dia waktu untuk dia bercakap. Cakaplah bahasa dia. Bagi dia tempoh untuk dia yakin untuk bercakap tu. Bila dia ada keyakinan, dia lagi cepat belajar. Okey, boleh. Okey, jadi bila okey, jadi bila dia semakin confident, dia boleh menunjukkan dia punya kelebihan dia lah, maksudnya kan, dia punya talent dia tu kepada ibu bapa. Jadi dia lagi mudah untuk dia berkongsi kepada ibu bapa dia, okey, tentang setiap kelebihan yang dia ada. Okey, jadi yang first tadi adalah dia akan memahami perkataan yang ibu bapa tu cakapkan. Okey, lepas tu dia boleh juga mengikut arahan, sebab bila dia faham dia akan ikut arahan. Lepas tu yang kedua tu adalah kemahiran untuk dia membaca dan menulis. Okey, jadi ni semua adalah bersangkut paut dengan fokus tadi tu. Okey, yang ketiga adalah dia dapat membentuk bunyi, pertuturan apa yang dicakap, word by word lah lebih. Kemudian baru dia boleh, yang keempat adalah membina struktur ayat. Okey. Jadi apabila anak-anak dia boleh menguasai kemahiran-kemahiran ni, okey, daripada first fokus tadi tu, okey, dia sangat membantu dalam dia punya pergaulan, dia punya pembelajaran, lepas tu dia punya kehidupan dia secara keseluruhan lah. Dia boleh menyampaikan apa yang dia nak. Okey, dia nak macam memberi satu permintaan ke request, orang lain boleh faham. Jadi itu adalah satu-satu benda yang nampak kecil tetapi dia perlu dipupuk dan diasah daripada kecil. Okey, dan macam mana dia nak dipupuk dan diasah tu, dengan pentingnya ada fokus. Okey, boleh alright, itu sahaja untuk kita punya perkongsian pada malam ini. Okey, harapnya korang tak hilang fokus lah. Saya dah terhilang dah sikit tadi ni. Okey, jadi insya-Allah esok kita nak cerita pasal apa, tapi masih berkaitan dengan fokus lah. Okey, jadi kita nak kongsikan alright, kenal pasti bagaimana kita nak tahu anak kita ni dia punya cara pembelajaran sesuai dengan cara apa. Interested tak? Okey, jadi kita tengok besok macam mana dengan topik yang baru ni. Masih lagi dalam topik fokus lah. Okey, jadi kita bertemu lagi minggu lagi esok. Tak maaf lah, ini banyak tersasul. Okey, jadi kita jumpa esok insya-Allah. Apa lagi itu sajalah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.